Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen SNC. Keberangkatan balik Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah disambut lebih 15,000 rakyat negeri Pahang. Mereka memenuhi laluan sepanjang 20 km dari Pangkalan Udara Kuantan sehingga ke Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah. Seri Paduka Baginda berdua sebelum itu disambut hampir 4,000 rakyat ketika dalam perjalanan ke istiadat keberangkatan balik di dataran Parlimen. Istiadat menyambut Baginda antaranya dengan tiupan nafiri dan persembahan tabik hormat diraja. Bendera peribadi Yang di-Pertuan Agong direndahkan diikuti tembakan meriam 21 das. Usai istiadat di dataran Parlimen, Baginda berdua turut diarak memasuki Kompleks Bunga Raya sebelum berangkat pulang ke Pahang. Perarakan menghidupkan semula zaman kegemilangan Raja-Raja Melayu dahulu kala yang diinspirasikan daripada buku hikayat Sulalatus Salatin. Perdana Menteri menjunjung kasih Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah sempena tamat tempoh pemerintahan Seri Paduka sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16. Menerusi catatan di Facebook, Perdana Menteri turut mendoakan Seri Paduka berdua dan Paduka-Paduka Ananda serta seluruh kerabat diraja diberikan keafiatan. Kementerian Pengangkutan sasar 40,000 pemandu teksi terima bantuan caruman Perkeso tahun ini. Menterinya berkata bantuan terbabit antara usaha kementerian memberi perlindungan keselamatan sosial kepada pemandu teksi yang majoritinya golongan warga emas dan veteran tentera. Orang ramai kini boleh merancang perjalanan semasa musim perayaan dengan menggunakan aplikasi MyPlus TTA. Menteri Kerja Raya berkata MyPlus TTA berkonsepkan pengagihan trafik berdasarkan pola perjalanan pada musim-musim perayaan sebelum ini. Aplikasi ini akan turut diintegrasikan ke dalam aplikasi MyJalan di bawah Kementerian KKR. Pasangan suami isteri antara 3 diberkas dipercayai direkrut menjadi keldai untuk membawa dadah bernilai 1.2 juta ringgit ke Miri, Sarawak pada 24 Januari lalu. Mereka ditahan di kawasan parkir kondominium di Sepang pada 10.30 pagi. Ketua Polis Selangor berkata pemeriksaan pada bagasi di bawah suspek menemui 38 bungkusan plastik disyaki mengandungi dadah metafetamin seberat 36.53 kilogram. Hasil siasatan awal mereka diupah oleh sindiket dengan bayaran RM10,000 bagi perjalanan tersebut. Berdepan 15 pertuduhan memalsukan cek milik korporasi peneroka Felda berjumlah RM34,450. Bekas pengerusi Felda Selancar 3 Pahang mengaku bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru. Tertuduh berusia 67 tahun yang tidak diwakili peguam didakwa melakukan kesalahan itu pada 2019 hingga 2021. Kes didakwa mengikut Seksyen 471 dan 467 Kanun Kesiksaan. Hakim membenarkan ikat jamin RM14,000 dan tetapkan sebutan semula kes pada 25 Mac selain mengarahkan tertuduh melantik peguam. Susulan video tular anggota trafik menerima wang RM100 daripada pemandu warga negara United Kingdom. 3 anggota trafik dari JSPT Ibu Pejabat Polis Kontijen Perak ditahan. Kesemua ditahan berumur antara 37 hingga 42 tahun. Ketua Polis Perak berkata, ketiga-tiga anggota direman 3 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 384 Kanun Kesiksaan, Seksyen 17(A Akta SPRM 2009 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Seorang pemandu lori dihukum penjara 6 bulan selepas mengaku bersalah mengancam menembak mati Perdana Menteri. Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur memerintahkan hukuman berlangsung bermula hari ini. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 233(1)(A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 233(3).
8 kru bot nelayan ditahan Maritim Johor kerana berada di bawah pengaruh dadah. Kesemua mereka berumur 23 hingga 50 tahun, ditahan di JT LKIM Mersing malam semalam. Pengarah Zon Maritim Mersing berkata, 2 daripada suspek merupakan warga Indonesia. Selain itu, kesemua mereka dan 4 lagi kru yang lain gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri dan permit kerja sah. Mereka disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952 serta Akta Imigresen 1959, 63 dan Akta Perikanan 1985. Seorang pembantu kedai runcit mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Ipoh atas pertuduhan mencabul seorang wanita warga Sepanyol dan memiliki bahan lucah dalam telefon bimbit miliknya. Tertuduh Muhammad Aiman Daniel Muhammad Najib, 22 tahun, dituduh mengikut Seksyen 354 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 292-A Kanun Kesiksaan. Majistret menetapkan denda RM5,000 atau penjara sebulan jika gagal membayar denda bagi pertuduhan mencabul serta denda RM2,000 atau sebulan penjara jika gagal membayar denda bagi kesalahan memiliki bahan lucah. Seorang pengarah syarikat direman 6 hari selepas disyaki meminta dan menerima rasuah lebih RM90,000 4 tahun lalu. Majistret turut membenarkan satu lagi perintah reman kepada individu dipercayai menjadi orang tengah. Suspek dipercayai meminta dan menerima rasuah sebagai balasan melantik sebuah syarikat menjadi subkontraktor bagi kerja-kerja pemasangan dan penyelenggaraan papan iklan di sekitar daerah Dungun. Tiada calon peperiksaan SPM 2023 yang tercicir walaupun beberapa negeri terkesan banjir. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, kesemua 355,870 calon SPM meneruskan peperiksaan. Bagi yang terkesan banjir, mereka ditempatkan di asrama untuk memudahkan mereka menduduki peperiksaan yang berlangsung sehingga 7 Mac. 60 sukarelawan Yadim Terengganu digerakkan membantu penduduk terjejas banjir menerusi program cuci-cuci di Hulu Dungun. Mereka digerakkan antaranya ke Kampung Pasir Raja, Kampung Syukur dan Kampung Minda. Pengarahnya berkata sukarelawan turut menyediakan dan mengagihkan 2,000 pak makanan kepada penduduk. Pasukan sukarelawan turut melibatkan rakasiswa Yadim dari IPGM Kampus Datuk Razali Ismail. Bantuan awal persekolahan sebanyak RM150 dilihat meringankan beban ibu bapa dalam menyediakan kelengkapan bagi murid menghadapi sesi persekolahan Mac ini. Hasil tinjauan mendapati ibu bapa meluahkan rasa syukur dan berharap akan diteruskan pada tahun hadapan. Seramai 5.25 juta murid menerima manfaat BAP tahun ini. Bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan dari Semenanjung ke Sabah dan Sarawak pada musim perayaan akan diteruskan bagi sambutan Tahun Baharu Cina dan Hari Raya Aidilfitri. Menteri Pengangkutan berkata Disember lalu seramai 6,369 penumpang menerima manfaat subsidi berkenaan pada perayaan Christmas. Usaha itu melibatkan implikasi keuangan lebih RM2.7 juta dengan purata subsidi ditanggung untuk setiap tiket bernilai RM429. Bidaan bagi nombor pendaftaran istimewa siri Gold sempena sambutan Jubli Emas Hari Wilayah Persekutuan ke-50 dilaksanakan pada 1 hingga 5 Februari ini. Bidaan boleh dibuat secara dalam talian melalui sistem JPJ eBid bagi orang awam dan keputusan akan diumumkan pada 6 Februari. Warga kota digalak memberi cadangan berkenaan draft Pelan Tempatan Kuala Lumpur 2040. Dr. Zaliha Mustafa berkata, pelan tersebut dirangka bagi memastikan segala perancangan mendapat input warga kota dan juga pemegang taruh yang terlibat. Ia dijangka akan diwartakan pada suku pertama tahun 2025. Warga kerja dan pelatih Giat Mara Arau sertai latihan asas bersama Angkatan Pertahanan Awam APM. Kali ini seramai 107 peserta mendapat pelbagai latihan ilmu pertahanan awam. Pengarah Giat Mara Perlis berkata, pada masa akan datang mereka boleh menyertai sukarelawan APM ketika berlaku bencana di Perlis mahupun tugasan bersama APM melibatkan komuniti.
Program My Derma Darah sasar 600 spek darah didermakan menerusi 12 siri programnya sepanjang tahun ini. Program merupakan kerjasama Puteri UMNO bahagian Kanga dengan Unit Tabung Darah Hospital Tuanku Fauziah. Ketua UMNO bahagian Kangar memaklumkan sepanjang tahun lalu sebanyak 8 siri sama berjaya dilaksanakan dengan 400 spek darah didermakan. Berdasarkan rekod Hospital Tuanku Fauziah memerlukan bekalan 700 spek darah setiap bulan. Malaysia berada di kedudukan yang baik dari segi politik dan kedudukan ekonomi tahun ini. Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, di sebalik pelbagai cabaran dan perkembangan global, negara mampu menampan sebarang kejutan luaran. Antara cabaran tersebut termasuk konflik geopolitik berterusan Eropah dan Asia Barat, Perang Gaza, risiko kadar faedah tinggi dan pilihan raya di beberapa negara utama. Model pelaksanaan 5G daripada rangkaian borong tunggal kepada dui rangkaian akan diputuskan dalam masa terdekat. Menteri Komunikasi berkata mesyuarat khas berhubung perkara itu telah dibuat sebelum memorandum jemaah menteri disediakan. Fahmi memberitahu pengguna 5G melonjak lebih 3 juta dalam setahun berbanding 404,323 pada 2022. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT berjaya selesai 11,361 kes Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata bagi tahun lalu. Menurut menterinya, jumlah tersebut melibatkan jumlah penyelesaian tuntutan Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah dan tuntutan Tribunal Pengurusan Strata. Ia melibatkan 1,331 kes tuntutan pembeli rumah, manakala 10,030 kes tuntutan pengurusan strata. Program pembangunan e-dagang merentas sempadan e-Bizling galak lebih banyak PKS rebut peluang ke luar negara. Inisiatif Madrid ini menggalakkan penggunaan teknologi inovatif dan pendigitalan sebagai pendekatan baharu. E-Bizling akan dilaksana sehingga 2025. Ia bagi membantu negara mencapai sasaran 15% sumbangan PMKS tempatan kepada ekspor seperti digariskan dalam kajian separuh penggarancangan Malaysia ke-12. My Startup melancarkan program Pre-Accelerator menawarkan sokongan dan bimbingan kepada syarikat pemula baharu. 30 syarikat pemula akan dipilih menyertai program itu dan menjalani latihan komprehensif 4 bulan. Ketua My Startup Malaysia berkata, sejak pengenalannya beberapa syarikat pemula dari kumpulan pertama telah memperoleh geran dan pelaburan sehingga RM1 juta dengan potensi jualan sehingga RM500,000. Austria memutuskan untuk menangguhkan pembiayaan kepada Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu untuk Pelarian Palestin UNRWA. Ini selepas Austria mendakwa 12 kaki tangan agensi PBB itu terlibat dalam konflik antara Hamas Israel. Kementerian Luar Austria memaklumkan semua dakwaan itu perlu dijelaskan sepenuhnya secepat mungkin. Sementara itu, Setiausaha Agung PBB akan mengadakan pertemuan dengan semua negara penyumbang UNRWA. Ia susulan beberapa negara memutuskan menangguhkan sumbangan mereka. Ketua UNRWA berkata pihaknya akan menamatkan serta-merta kontrak kaki tangan berkenaan jika didapati terlibat. Pemukiman Menteri-Menteri Luar ASEAN bersetuju terhadap inisiatif Thailand untuk mewujudkan koridor kemanusiaan bagi menyediakan bantuan kepada penduduk yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik di Myanmar. Malah pemukiman ini juga menyambut baik kehadiran wakil Myanmar dan berharap peningkatan hubungan ini akan membantu Myanmar dan negara-negara anggota ASEAN lebih memahami antara satu sama lain. Dalam pada itu, ASEAN memberikan Peru status rakan pembangunan. Dengan status itu, Peru mengukuhkan kehadirannya di rantau Asia Tenggara dan hubungan dengan badan serantau berkenaan mencapai tahap baharu. Peru ialah negara ke-6 di dunia selepas Jerman, Perancis, Itali, Belanda dan Chile yang diberikan status berkenaan. Presiden Meksiko membidas cadangan Joe Biden untuk menutup sempadan dengan Meksiko jika diberi kuasa berbuat demikian. Baru-baru ini Biden dilaporkan berkata beliau akan menutup sempadan jika Kongres meluluskan perjanjian sempadan yang dicadangkan. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.